لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم سؤال Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang kelima itu. Dan demikian lagi jikalau syak ia adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4, maka wajib ia datangkan serakaat lagi. Sebab apa? Kerana asal, ya, mana 3 tu asal, yang 4 tu syak, ya, maka ambil yang yakin asal 3. Asalnya ketiadaan, ia mengerjakan dia mana yang rakaat dan sunat, kemudian daripada sujud sahwi. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempat sekalipun kerana taradud berbelah bagi pada lebihnya. Itu. Dan demikian lagi yang kelima, sujud sahwi ni syak, ia akan sembahyang 3 atau 4 rakaat, maka wajib ia datangkan serakaat lagi kerana asalnya, dari 3-4 kita ambil yang maknanya yang kurang, yang asal 3. Habis tu kemudian ujung sunat kita sujud sahwi. Persoalan di sini, jika hilang syaknya, ya, dahulu daripada salam, sebelum salam tu hilang syak, dia yakin rakaat tu rakaat keempat, ya, maka ketiga itu apa hukum dengan sujud sahwi? Sujud sahwi tak sujud juga, itu maksudnya, ya. Takut depan dah hilang syak ni, tak payah sujud sahwi tak, sebab gangguan sujud sahwi tu kita tanda kita terganggu, maka tampal dia dengan 2 sujud untuk sempurna makna, walaupun syak tu hilang. Habis. Dan demikian lagi yang keenam, sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi betul sekira-kira sampai ia kepada had rakaat, dan lebih sebelum lagi betul dirinya dan memadai pada qiyam, atau ia tinggalkan kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujud seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sunat sujud sahwi pada segala surah mana gambaran yang tersebut itu jikalau dengan lupa atau jahilnya. Masalah 2 yang dikenakan sujud sahwi, iaitulah sini tahiyat awal ataupun kunut. Barang siapa meninggalkan kunut dengan sengaja ataupun dengan terlupa, maka hukum dia sunat dia tampal dengan sujud sahwi. Persoalan dia sekarang, dia tinggal kemudian dia kembali, ada kat sini, ya. Dia kata seorang tadi sujud sahwi, jika dia tertinggal tahiyat awal, maka berdiri ia, ya, dia tinggal tahiyat awal, kemudian dia bangun sebelum lagi betul sekira-kira sampai ia kepada had rakaatnya, ya, sebelum sampai had rakaat, dan lebih sebelum lagi betul dirinya, bermakna dia bangun di tahiyat awal belum sampai had rakaat. Kalau sampai had rakaat ataupun lebih 90 darjah tapi belum diri, dia kembali balik kepada tahiyat awal, boleh, tapi kena sujud sahwi. Kalau belum sampai had rakaat, tak payah tampal, ya. Dia bangun, baru nak bangun tahiyat awal, dia bangun sikit, belum sampai had rakaat, dia teringat, dia turun balik, tak apa, itu tak kena apa-apa, ya. Tapi jangan pakai jangan batal mayang. Jadi maknanya dia bangun belum sampai had rakaat gitu, 90 darjah belum lagi, dia teringat, dia turun balik, itu tak ada apa-apa. Sunat dia turun balik baca tahiyat awal dan tidak kena apa-apa. Tapi kalau ada sampai sempadan 90 darjah atau lebih sebelum qiyam, belum tegak, maka boleh turun balik tahiyat awal, tapi kena sujud sahwi. 2. Yang ketiga, kalau dah ittisab bil fardhi, dah sampai dengan rukun, dah qiyam dah, dia kalau diturun balik batal semayang ni.
Ya, 3 wajah dia tu, 3 keadaan. Ya, sunat dia kembali 2. 1 sunat kembali dan tak kena apa-apa. 1 lagi sunat kembali tapi kena sujud sahwi. Yang ketiga tak boleh kembali sama sekali. Kalau kembali batal sembahyang. Ni kena ingat ni, banyak berlaku. Ya, tu imam bangun tak baca tahiyat awal, dah tegak, dia pun tarik tu imam ramai-ramai, subhanallah semua. Tu imam pening turun dia imam. Apa imam pun biul. Ya, habis tu. Yang terik pun maknanya apa? Kepala masuk air. Imam dah tegak, mana boleh kita terik lagi tuan. Ya. Sebab tahiyat awal dipanggil muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Faham? Muafakat pada tinggal makna makmum kena ikut imam pada meninggalkan tahiyat awal. Kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum kena bangun terus. Ya, tidak pada buat. Pada buat tak wajib. Mana pada buat, kalau imam buat tahiyat awal, makmum dia bangun, tak nak ikut, dia duduk tunggu mana, tak ada apa-apa. Tapi bodoh makmum tak baca. Dia tinggal apa. Tu makna kata muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Ada pun sujud sahwi terbalik. Muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Makna kita wajib muafakat dengan imam pada membuat sujud sahwi. Kalau imam turun sujud sahwi, makmum tercongang, dia tengok aja, batal sembahyang dia. Sebab ada 2 kali sujud. Bila 2 kali sujud, makmum tak ikut, dia tengok aja. Dia panggil takhallufushin, menyalahi yang keji. Ya? Mana wajib dia muafakat pada buat. Imam buat, dia wajib turun. Tapi tidak pada tinggal. Mana tidak pada tinggal? Tidak wajib makmum muafakat dengan imam pada meninggalkan sujud sahwi. Bermakna kalau imam tinggal sujud sahwi, dia boleh buat sendiri. Faham? Itu makna kata tak wajib pada tinggal. Mana pada tinggal kita tak wajib muafakat dengan imam. Ya, contohnya imam tadi tak buat sujud sahwi, jadi lepas salam dia kita turun sendiri. Itu maksudnya. Tak wajib imam sujud sahwi, tinggal kita pun kena tinggal, tak. Kalau buat wajib. Dia buat wajib kena ikut. Kalau tak ikut batal sembahyang. Pada tinggal tak apa. Pada tinggal dia dah keluar sembahyang, kita sujud sendirilah. Cuma nak turun sujud tu kita niat saja aku sujud sahwi. Sebab dia panggil fadlah, fadratus salah panggil. Berbeza dengan tahiyat awal ni, ya. Tahiyat awal dia muafakat pada tinggal. Bermakna kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum bangun terus. Ya, jangan ditunggu situ. Habis tu. Ini imam dah berdiri, dia pergi terik imam balik. Hara tu imam terkejut balik. Habis hara. Nak berlaku. Yang ni pun parakah, yang ni semai. Sebenarnya makmum silap, jangan dia terik. Imam pun silap, buat apa dia turun. Dia jangan turun lagi terus ni. Kan kendian kami tampal sujud sahwi sahaja. Itu masalah maknanya tahiyat awal, ya. Maka berdiri sebelum lagi betul sekiranya sampai kepada harakah, mana belum 90 darjah, dia turun balik, maka tak kena apa-apa. Kalau ada sampai harakah atau ke atas tapi belum kiam, itu boleh turun tapi kena sujud sahwi. Yang ketiga, kalau dah tegak betul tak boleh. Sebab sujud tahiyat awal sunat, adapun dah kiam masuk rakaat lain, itu dah wajib. Maka tak boleh kita tinggal yang sunat, yang wajib kita nak pergi pada sunat, tu tak boleh. Berwajib lebih tinggi martabat dia. Ada kata sekian harakah atau lebih sebelum betul berdiri. Kalau dah betul tak boleh. Berarti yang memada pada kiam pada berdiri, satu masalah. Atau tinggal kunut. Tadi tahiyat awal sunat ba'ad, yang ni kunut pula, sama juga. Ya, dia pun tak baca kunut, tiba-tiba dia turun, belum sampai harakah, baru sikit dia teringat, dia patah balik. Tak apa, sunat dia patah balik, baca kunut, tak ada kena apa-apa. Tapi kalau sampai harakah atau lebih, nak turun ke bawah, belum sampai sujud, dia patah balik, boleh, tapi kena sujud sahwi. Tapi kalau kepala dah jejak dekat lantai, dah sujud, dia tak boleh bangun dah. Kalau dia bangun, batal sembahyang dia. Sebab sampai penduru rukun. Sedangkan kunut sunat abad. Adapun sujud dah masuk rukun. Dia tak boleh tinggalkan rukun dengan sebab nak ambil sunat, tu tak boleh. Maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya, ya, seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sini sunat sujud sahwi. Bagi mereka yang tak baca kunut dan dia turun dah sampai had rakaat atau lebih, tapi belum sampai sujud, bakal sampai sujud dia patah, batal terus sembahyang, ya. Sempadan dia had rakaat, sampai had rakaat dia, maka dia kalau patah balik dia kena sujud sahwi. Kalau tak sampai, tak ya. Itu maknanya tak sampai tahap sujud sahwi. Habis. Pada segala surah ada gambaran masalah yang tersebut, jikalau dengan lupa atau jahil sekalipun, hukum dia sama je.
Dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal, dia tinggal tasyahud awal, dia bangun, dia balik, ataupun kunut, dia tinggal, betul patah balik baca kunut, padahal sudah hampir kepada qiyam, dah dekat qiyam, dekat berdiri, atau hampir kepada sujud pada masalah kunut, dah turun dah dekat sujud dah. Jawab dia apa? Batal sembahyang jika sengaja. Pada meninggalkan keduanya, tapi sunat sujud sahwi jika belum lagi bangun berdirinya jika ia meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rakaat, atau turun kepada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatan. Mana sepadan dia kat rakaat tu. Kalau kunut pun dia turun pun dah sampai had rakaat. Kalau tahiyat awal pun dia bangun dah sampai had rakaat, maka ketika itu dia kena denda sujud sahwi. Itu sajalah. Kalau dah sampai ke pada rukun tak boleh. Sini kata hampir kepada qiyam, atau hampir kepada sujud, dah dekat nak sujud tu, dia patah balik tak boleh. Tapi setengah kitab kata dah masuk, setengah kitab Arab dia kata dah masuk pada rukun, makna dah sujud, dah masuk rukun. I'tidal dah tegak, maknanya dia sudah dia dah berdiri, dah masuk rakaat lain. Habis tu dia fikah tak ada masalah, fikah kadang ada khilaf ulama ada. Maka segala surah makna rupa masalah yang tersebut itu jika imam atau orang sembahyang sendiri. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsil, mana tak ada huraian lagi. Hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya, kat mana imam duduk ikut. Melainkan jika perbuatan imam tersalah, imam pergi bantal naik rakaat kelima, itu dah ikutlah kan. Kalau dia tahu tak boleh batal sembahyang ni, sebab dia tahu kena tunggu, ataupun dia nak mufarakah. Melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah, ia mengerjakan satu yang membatalkan sembahyang, seperti ia qiyam, bangun, sudah betul tempat pendiriannya. Contoh dia apa? Seperti ia qiyam, sudah betul tempat pendiriannya, maka kembali pula ia kepada duduk membaca tasyahud, ataupun sujud ia supaya sempurna menghantar anggotanya yang 7, maka kembali pula ia kepada kunut. Jawab dia batal. Maka tidak harus makmum mengikut. Ini makmum tadi ikut ni, imam tadi bangun dah tegak, tiba-tiba dia turun balik pergi baca tahiyat awal. Ini makmum tadi ikut, sebab tu dia salah, imam salah tu. Kalau sengaja batal sembahyang dia. Kalau dia terlupa, kita tak ikut orang lupa, cuma tunggu je lah. Tunggu dia habis tahiyat ke ikut balik. Di mana-mana afdal, setengah kata muparakah tu saja, sembahyang ni. Maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti. Menanti berdiri imam ni pada masalah baca tasyahud awal. Dia dah berdiri, kita pun berdiri, tiba-tiba dia turun balik baca tasyahud awal. Kita tak diikut turun tu sebab dia salah. Maka kita tunggu sampai dia habis tahiyat, dia bangun balik. Kita ikut baliklah. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal, atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum berdiri, jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Makmum dah bangun tegak, imam dah pusing balik, tak payah, dia tunggu je lah. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk. Ni masalah apa? Kunut pula. Imam pergi turun tak baca kunut sampai sujud. Aman tadi. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Makmum belum tunduk. Imam pergi turun, lepas baca kunut tak baca kunut tu, dia turun. Kemudian kembali imam kunut. Maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tetapi wajib ia turun. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imam. Kita tanya tu, mana dua masalah makmum tak ikut imam? Pening orang jawab. Kita dah udak bila ustaz-ustaz dulu nakal, bila dia pergi ambil tauliah, dia kata kau siap soalan je ni. Kalau dia tanya dulu, kita tanya dia, kan dia ingat, ni yang tanya dulu. Ustaz-ustaz yang tanya tu menduga pun kan dia ingat semua je. Biar dia kita kena dia balik. Dia udah nakal lagi. Ada seorang sahabat saya lagi kelakar. Dia pecahan sifat 20 tu kan,
Ada sampai yang biasa 50 kan, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus 41. Hak Nabi 448 campur 1 9 50. 50 aqaidul iman yang ada dalam kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah. Jadi bila dia temu duga, ya, pegawai temu duga, ustaz tu tanya, berapa ada perhimpun dalam kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah? Dia pun jawab, tuan nak berapa? Dia kata. Orang temu duga tu, wah, ni handal kau. Ya, tuan nak berapa? Kalau nak 50 saya bagi 50, nak 58 68 saya urai 68. Oh, handal kau ni, dia kata. Segegar kawan tu balik, peranjat pegawai tu. Dia boleh tanya nak berapa gitu. Sini kau tanya dia. Ya, sebab kaedah kita innama ju'ilal imam liyutamah. Dijadikan imam untuk diikut. Tiba-tiba di sini tak boleh ikut. Dekat mana ni masalah dia? Bila imam tersilap. Ya. Maknanya bila dia tinggal tahiyat awal, kalau sebelum sampai rakaat, okey dia boleh turun balik. Tapi kalau sekiranya dia dah berdiri, dia tak boleh turun. Tiba-tiba sama berdiri dia turun, batal sembahyang tu. Tiba-tiba imam pergi turun balik, salah tu, kita tak boleh ikut. Ini perbuatan imam kita tak boleh ikut. Sama je dengan kunut. Dia dah sampai kepada fardu, itisabil fardi panggil, itulah sujud. Tiba-tiba dia bangun balik pergi baca kunut. Kalau dia bangun sengaja, batal sembahyang dia. Ya, tapi kita makmum tadi nak ikut tak? Jangan ikut. Kita terus pergi sujud, tunggu dia sujud. Tu. Ini dua masalah dikatakan makmum tak boleh ikut imam sebab imam dalam keadaan tersalah. Ya. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya kerana imam itu tiada sunni, dua perkara. Daripada kembalinya jika tersalah sebab lupa, maka tiada batal semayangnya. Maka adalah orang yang lupa tidak harus kita ikut. Makmum tak boleh ikut orang lupa. Satu masalah, ya. Dan jikalau tiada batal semayang sekalipun atau disengaja, dia tahu dah tak boleh buat tu, dah pergi dia masalah kunut, dia dah pergi pada sujud dah wajib, dia pergi bangkit batal, sengaja dia buat, maka batal, ya. Tiada harus kita ikut orang yang batal tak boleh ikut. Ya, dua-dua aja yang tak boleh ikut tu. Habis. Bermula sujud sahwi, 2 sujud. Ya, sujud sahwi 2 sujud. Maka dia oleh kerana dia fadlatus salah, lebihan semayang, maka turun tu kena niat sama ada dia seorang, ya, turun semayang seorang atau imam, ya, dia kena niat sujud sahwi. Wajib ia meniatkan sujud, tengok sini, bermula sujud sahwi 2 kali sujud, dan dikalau banyak lupanya sekalipun, ya, kes sujud sahwi ni banyak. Tadi dia tak baca kunut, kan, dia tak baca kunut, satu kes. Tiba-tiba lah masuk rakaat kedua, tinggal aku ni 2 ke 1 subuh. Lupa lagi 2 kes, ya. Lepas tu dia pergi bantai pula, bangun rakaat ketiga pula subuh. Dia tengok, betul, dah 2 tadi. Silap dengan lupa. 3 kes ada tu, ya. Maka sujud dia apa? 2 kali je. Yang bantai 6 kali sujud lah. Pasal 6 kali 3 kes dia. Awak dia. Ya, 3 kali 4 kali pun ada kes dia. Cara sujud sahwi 2 kali je. Ya, 2 kali. Habis. Kemudian wajib ia meniatkan sujud. Tengok tu. Dia turun sujud, dia kena niat saja aku sujud sahwi. Ya. Dan tempat dahulu daripada sebelum salam. Sebelum daripada salam, selepas dia habis baca tahiyat, terus dia turun niat saja sujud sahwi. Itu kalau imam dan munfarid semayang seorang diri. Kalau makmum, tahu makmum ikut imamnya. Kalau niat lagi baik. Kemudian daripada tasyahud dan selawat, seperti sujud semayang pada syaratnya sama tu. 7 anggota, ada tumaninah, semua sama. Dan segala sunatnya, tetapi sunat dibaca je beza. Kalau baca sujud subhana rabbil a'la, tapi kalau sujud sahwi baca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man, maha suci Tuhan, ya, maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, ada seorang mu'allaf dia masuk Islam, dia mengamati makna ni, jadi wali besar ni. Subhana man, maha suci Tuhan, la yanam, tak tidur dan tidak lupa. Masya Allah. Macam mana kita nak buat kita sentiasa dalam pemandangan Tuhan? Dia pergi murakabah. Ya, akhirnya pun Tuhan terik, jadi orang dekat dengan Tuhan. Pada maklapnya, main. Sebab tu urusan qalbi. Ya, bila qalbi bersih, tak kira apa Tuhan tarik dia. Kalau qalbi dia tak bersih lagi, dia tak layak tak dapat injizab, tarikan rohani gitu. Dan satu lagi tengok, maka jika memberi salam dengan sengaja, dia tahu tadi dia tak terkunut, atau dia tahu dia tak baca tahiyat awal, tapi tiba sengaja dia pergi salam, jawab dia apa? Luput sujud sahwi tadi.
yang mana tak boleh pergi gila. Tiada dapat lagi dia sujud kemudian daripadanya, atau lupa yang dan panjang. Dia lupa tu. Ya, maka ketiga tu, tapi lupa dia panjang. Patutnya dia sujud sawi sebab dia tak baca tahiyat, dia bagi salam. Dia lupa tu bagi salam, bukan sengaja tu. Tapi lama. Sehingga lama dia lebih daripada 6 patah perkataan. Ya, dia kata lama dalam sini dipanggil 6 patah. Berlaku pada kes Zul Yadain, seorang sahabat Nabi yang panjang tangan dia. Tangan dia panjang, bukan tangan panjang, panjang tangan tu lain. Tunjui kan, memang kerja dia panjang tangan. Ya Rasulullah ketika semayang tu rakaat, semayang 4, Rasulullah beri salam. Lalu dia tanya baginda, aku silati salat amnasita ya Rasulullah. Rasulullah semayang ni kasar ke ataupun terlupa? Rasulullah jawab, kullu zalika lam yakun, dua-dua tidak, Nabi kata. Ya, kadang sufi dia bahas panjang tajuk tu. Jadi maknanya tidak. Jadi ulama kita ada 6 patah. Maka Rasulullah masuk balik sembahyang. Cuma yang berlaku pada Nabi semua ditashnik, mengajar syarat kepada kita. Ya. Tapi kalau dah panjang dah, atau dah berlaku berada di rukuk makan, tak boleh lah. Ya, sambung balik masuk sawi balik, tak boleh. Dia kena singkat masa dan tidak berlaku pada batas sembahyang, boleh masuk balik. Tapi jaga kalau dia masuk balik terbatas sembahyang, habis sembahyang ni. Ya, itu kaedah ni. Jangan panjang penceraian dia. Kemudian demikian juga tiada dapat lagi sujud sawi atau hampir penceraiannya, maka sunat sujud sawi apabila sujud ia jadilah kembali pada semayang, maka wajib dia mengulangi salam balik. Dan bila berhadas nasib batal semayang. Dia masuk dalam sujud sawi, tiba-tiba terbatal semayang, batal semayang terus. Ya, itu maksudnya. Habis itu dia antara apa? Tuntutan sujud sawi. Dan sujud sawi ni ada satu benda gharib, benda yang pelik sikit. Dia peringkat makmum dengan imam, dia dipanggil mujawazah. Ya, kes ni mujawazah. Contoh, imam semayang tadi subuh, kita lewat, kita ambil semayang, kita nampak tu imam tu tak baca tahiyat tak baca kunut. Bermakna kes sujud sawi ada kat dia, tapi kita belum join. Kita belum join dia. Tiba-tiba kita masuk je semayang, kita join dia makmum, dia punya silap kita tanggung. Itu maksudnya. Ya. Kalau dia sujud sawi, okeylah kita ikut. Masalah kalau dia tak buat sawi, kita sujud sawi juga. Kalau kata hendak tak buat, tak, imam tadi ada silap, jadi imam punya kesilapan kita tanggung. Dan kalau kita pula masbuk lambat Fatihah, imam tanggung, bawa adil. Kan kita masbuk lambat Fatihah, kita baca sekadar perlu, sekadar dapat, kemudian imam rukuk, tu rukuk tu masbuk, qiraatul imam qiraatul makmum, baca imam baca makmum, tu masalah masbuk. Mana imam tanggung kita, sini pula kita tanggung imam. Masalah kesilapan. Bila imam tersilap sujud sawi, maka kita kontak je dengan dia aja, jadi makmum ada kontak benda tu, hukum tu sambung. Walaupun imam tak sawi, kita sunat sujud sawi. Ataupun adalah yang gharib pelik sikit tu. Habis. Kemudian sunat yang dituntut sebelum masuk kepada sembahyang, wallahu a'lam.